Ini kan sunnah Ustaz. Siti Khadijah umur 40, Nabi 25. Cik, tu Nabi. Nabi tak sama kita. Sebab banyak mai sini bermasalah. Saya minta maaf. Kan kita lapis tua macam ni kan. Kan kita lapis tua. Macam saya umur dekat 60 contoh. Minta maaf. Takdir Allah nak kahwin sangat, saya kahwin budak umur 20. Saya umur 60. Isteri saya umur 20. Cuba bayangkan waktu kita umur 20 dulu. Kehendak kita macam mana? Kan? Larat ke kita? Umur 60 tak larat ke? Isteri nak juga. Abang nak juga. Saya nak juga. Sama juga kalau isteri umur 50, suami umur 25. Bila perempuan dah umur 50, dia nafsu dah kurang. Dia dah tak sensitif dah, sentuh tak ada sensor dah. Dia dah loose habis dah. Kan semua dah loose habis dah. Tiba-tiba suami umur 30. Nak selongkak ke sana, nak selongkak ke sini. Dia jemu. Alah Ustaz, saya boring Ustaz. Main ngadu sini lah. Jadi kita ikutlah petuang tua. Apa petuang tua? Tua pesan, cari isteri yang 5 tahun lebih muda daripada kita. Paling bagus 10 tahun lebih muda daripada kita. InsyaAllah rumah tangga tu boleh dikawal dengan harmoni. Itu petua. Tapi jodoh urusan Allah. Kan? Tapi Allah akan takdirkan kita apa yang kita sangka pada dia. Kita kena pegang juga yang tu. Jadi itulah dia. Suami tua yang cari suami muda. Tua paling bagus kan bila kita jumpa macam Kak umur 20 kan. Pensyarah Kak umur 20 sama contoh. Sama umur dengan Kak dengan pensyarah yang umur 30. Kak akan lebih hormat mana? Hak tua kan? Kita akan lebih hormat, kita akan lebih dengar cakap kan yang tua. Jadi saya cakap secara umum lah. Jadi perceraian dah berlaku. Abang kena belajar itu. Nak buat macam mana? Kan dah tak ada jodoh. Walaupun apa pun berlaku. Kan? Jadi abang zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak untuk gembirakan Allah supaya abang lebih tenang, abang boleh mula hidup baru, abang boleh terima hakikat ni. Kan? Dan kalau ada orang baru, abang boleh terima kehadiran orang baru, mula hidup baru. Jangan abang musnah hanya kerana seorang wanita. Saya tak tahu apa masalah, saya cakap secara umumnya. Tetapi saya cakap ada dasar perceraian. Saya tak tahu apa masalah kan yang berlaku sehingga bercerai. Tetapi kesimpulan dia, abang jangan rosakkan diri hanya kerana seorang wanita. Kalau kasar saya minta maaf. Lelaki pun sama, perempuan pun sama. Jangan kita rosakkan diri kita hanya kerana seorang lelaki. Jangan. Sebab kita orang Islam, kita ada tanggungjawab kita, nak solat, nak jaga agama. Kahwin juga perintah agama. Kan? Perintah Nabi, sunnah Nabi kahwin ni. Jangan layan perasaan, takut syaitan rosakkan abang. Okey, sekarang ni alhamdulillah abang ada anak 2. Kemudian mak sudah ada cucu 2. 5 dah. Ada dengan abang ni kan? 2 kan? Dengan ada 2, bermakna abang sudah ada anak. Apa pun berlaku dia tetap anak abang. Apa pun berlaku tak putus. Darah abang mengalir dalam badan dia orang tu. Tetap anak cucu mak. Tapi abang tetap kena kahwin. Saya tak tahu sama ada abang nak kahwin dengan bekas isteri ataupun abang nak kahwin dengan orang baru. Tapi kesimpulan dia abang kena kahwin. Abang muda lagi. Kalau abang buat duk layan perasaan, duk sedih, maka syaitan akan masuk, hidup abang akan musnah. Nanti abang tak semayang, nanti abang jadi liar, buat maksiat, kan rugi je. Rugi kita je. Rugi. Lepas itu mak pun susah hati. Minta maaf. Apa saya cakap tu secara umum, saya tak tahu apa masalah. Tapi saya cakap secara umum. Kita belajar terima hakikat. Nak buat macam mana, dah orang tak suka kan kita. Alhamdulillah, wahai Allah. Ada satu kes, satu orang ustazah, dia baru pindah mai satu sekolah tau. Ustazah ni, dia baru pindah mai satu sekolah dan dia baik dengan
PKM tu perempuan sekolah tu. Baik, sangat baik. Jadi semua masalah dia, semua rumah tangga ada masalah. Dia banyak bercerita dengan PKM ni. Bercerita dengan PKM. PKM ni pula hasut dia lagi. Hasut dia lagi, suruh bercerai. Dia kata, macam-macam lah cerai. Sampai satu peringkat, maka baiklah dengan suami sama. Sebab dia orang pergi mana-mana pun bersama dengan suami ni. Dengan suami PKM ni. Terjadilah sampai satu peringkat si ustazah ni mohon cerai dengan suami dia. Suami dia tak pergi mahkamah lah apa semua. Akhir sekali mahkamah beberapa kali mohon cerai, suami tak mau cerai lah. Sebab apa? Rumah tangga semua ada masalah. Kan? Takkan hanya kerana sedikit masalah awak sampai nak mau cerai. Rupanya dia dah jatuh kasih pada suami PKM ni lah. Dia kata baiknya suami ni, bahagianya mereka, dia nakkan kebahagiaan itu sama. Dia sanggup minta cerai dengan suami. Dia lupa, walaupun dia ustazah, dia lupa. Dia lupa bahawa minta cerai tanpa syarat, kebenaran syarat. Maknanya kebenaran syarat ni apa dia? Suami tak bagi nafkah, suami sepak terajang, suami samsing, suami buat maksiat, tapi tak ada pada suami dia. Benda tu. Jadi masalahnya direka-reka. Sebab dia dah mula jatuh kasih pada suami ni. Dan PKM tu pun memang kalau boleh dia nak suami dia ni kahwin. Sebab dia kata dia akan dapat payung syurga, pengmah. Nampak? Orang kata tolul bengong bin tolul. Cerdik sangat. Janji aku cari isteri bagi suami aku dapat payung mah. Bagi suamiku kahwin lain. Ada akal kan macam tu. Sampai memusnahkan orang. Memusnahkan rumah tangga orang. Memusnahkan hati anak-anak orang kan. Maka terjadilah perceraian. 4-5 kali mohon cerai tak lulus. Akhir sekali mahkamah dah geram. Mahkamah menjatuhkan hukum kepada si suami. Kalau awak tak cerai kat isteri awak, kami akan jatuhkan awak dayus. Mana boleh, dayus ahli neraka. Maka mahkamah menjatuhkan hukuman suruh ceraikan juga. Sebab dia kata perempuan ni perempuan jahat. Kalau awak duduk 100 tahun dengan dia, awak takkan bahagia. Kata hanya hakim tu. Maka terjadilah perceraian. Bahagialah mereka. Bahagialah 2 bulan setengah je. Begini. Seronoknya. Lepas pada tu Allah ubah hati si perempuan PKM ni jadi cemburu. Kena halau dia. Ambil kau. Nampak si ustazah ni kena halau. Dan sekarang ni saya dapat maklumat si PKM ni sudah jadi busung lah. Dah jadi busung, macam mengandung 7 bulan 8 bulan. Lepas tu otak dah tak kena orang. Nampak? Allah boleh balas bila-bila masa. Jadi abang, kalau abang orang yang baik, abang dianiayai oleh bekas isteri dan sebagainya, ataupun ada orang yang menganiaya abang, biarkan, itu serah pada Allah. Wahai Allah, aku tak mampu, hidup aku dah musnah. Aku tahu siapa aku, kan? Kalau aku bersalah, kau hukumlah aku, kan? Kalau aku tak bersalah, kau hukumlah mereka yang buat salah pada aku, yang buat nayang pada aku, yang buat fitnah pada aku tak mampu nak sekat, kau hukumlah mereka. Demi Allah, aku tak buat apa yang mereka cakap. Cakap dengan Allah macam tu. InsyaAllah abang akan nampak. Abang jangan duduk sedih sampai satu peringkat setan masuk, abang jadi tak mau semayang, abang jadi malas kerja, abang jadi patah semangat. Jangan. Kena lawan ya. Kena lawan. Jadi saya dah doa siap dah dalam madu sauda tu untuk survey balik sistem. Supaya abang lebih kuat, abang lebih tenang. Saya doa siap dah. Harap abang lebih tenang. Dan abang kena janji dengan saya mulai hari ni. Abang kena janji dengan saya hari ni, abang buktikan abang adalah seorang lelaki, seorang suami dan seorang bapa yang cemerlang. Abang buktikan saya mulai hari ni. Saya tak mau dengar makcik, adik bagi tahu Ustaz, abang saya, Ustaz, anak saya tolong doa Ustaz, dia dah makin lemah ni. Saya tak mau dengar. Mulai hari ni abang kena buktikan abang seorang lelaki yang hebat, abang seorang suami yang cemerlang, abang seorang ayah yang istimewa. Abang buktikan mulai hari ni. Jangan lemah. Sekian motivasi daripada
Ni satu pada kata apa? Sekian motivasi daripada remaja rimba. Remaja rimba. Remaja rimba. Seronok bahasa Kamsah dia. Bagi dia. Dia dah tua. Remaja rimba lah. Orang tua. Saya minta maaf. Kasar-kasar. Abang yang lemah. Abang yang lemah. Sayang abang handsome. Abang orang yang baik. Saya kan abang orang yang baik. Nah, serah pada Allah. Kita teruskan hidup. Boleh? Saya bukan tak mau dengar apa masalah. Ya. Perceraian tu saya tak mau, bukan tak mau dengar, bukan tak sudi dengar, tapi bagi saya tak payah duk kenang benda yang melukakan hati kita. Ya. Oh. Jangan dikenang. Jangan dibincang. Sebagai contoh lah. Ya. Benda yang melukakan hati kita, apa kita nak sembang? Kan? Serah pada Allah. Wahai Allah, aku serah pada Engkau. Kalau aku bersalah, kita mau ikhlas kan? Kalau aku bersalah, kau hukum aku ya Allah. Tapi kalau mereka bersalah, kau hukum mereka. Aku nak tengok sebelum aku mati. Oh, nampak tak something tu kena ada juga. Untuk kita jati diri kita kuat. Boleh abang Jangan abang duk nangis-nangis lagi. Nangis hanya pada Allah. Setitik air mata bila kita menangis pada Allah, merayu pada Allah, ya Allah, menangis pada mata. Kan? Benda sama aja. Kita sedih dengan apa yang berlaku. Kan? Tapi kalau kita duk kenang sedih sebab apa jadi menjadi sia-sia aja kita menangis kerana makhluk. Tapi sekarang ni kita sedih, tapi kita mengadu dengan Allah, ya Allah, aku sedih ya Allah. Aku kecewa ya Allah. Aku rindu anak-anak aku ya Allah. Kan betul tak? Rindu kan? Aku rindu anak-anak aku ya Allah. Tapi aku tak mampu. Setitik air mata keluar, Allah suka sangat. Malah Allah ganti dengan syurga di akhirat nanti. Sebab tu ada hadis, apa ingat dengan cakap saya? Nabi kata, doa seorang bapa kepada anaknya pasti diterima Allah. Apa doa ya? Apa doa ya? Ada hadis dia. Doa, ingat, doa seorang bapa kepada anaknya pasti diterima Allah. Yakin dengan janji Nabi. Jadi apa yang abang patut buat? Bila abang tak tahan sangat, sedih sangat, sebab orang lelaki dia tak pandai nak bercerita. Orang perempuan dia pandai cerita kan. Jadi orang lelaki dia tak pandai, dia tahan aja. Saya tak mau abang tahan macam tu. Abang lepas mengadu dengan Allah, wahai Allah, aku rindu anak aku ya Allah, aku rindu anak aku ya Allah. Maka aku hadiahkan Fatihah ni untuk anak-anakku. Kebukakan hati, pintu hati anak-anakku. Masukkan hidayah, masukkan iman, masukkan rindu, kasih sayang pada aku, sampai Fatih pada aku. Suatu hari anak-anak abang akan main dengan abang. Percayalah dekat saya. Suatu hari. Sabar sekejap je. Dalam dia sama, kalau abang dah memang buat dosa tak mau dah dengan isteri, maka abang segera kahwin dengan orang lain. Supaya abang dapat kahwin orang lain dan abang dapat anak yang baru, dia taklah berat sangat untuk tanggung seorang-seorang. Tak perlu nak cerita dengan isteri ni tak perlu nak cerita. Isteri baru tak perlu. Lepasnya tutup buku. Kalau silap saya minta maaf ni. Kalau saya cakap silap. Saya yakin inilah punca masalah dia. Saya yakin itu yang menyebabkan dia jadi murung, dia jadi sedih. Waktu ni setan masuk. Ataupun dia sudah disihirkan. Mungkin juga. Jadi yang penting bila kita lemah, jin atau setan dah dimasukkan, maka kita akan jadi rosak. No. Yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Jangan takut dengan sihir ke dengan apa ni kianat orang. Biar kita serah pada Allah. Allah Maha mengetahui. Yakinlah. Abang doa selalu Doa selalu dengan Allah. Bila abang sedih pun abang doa dengan Allah. Jadi paling bagusnya bila azan kumandang pergi masjid. Buktikan, jangan duduk lebih, jangan. Jangan duduk sedih. Jangan. Abang pergi masjid, abang menangis di masjid. Di situ itu rumah Allah kan? Kan seperti contoh kita orang kampung, kita kebuluran, kita pergi rumah raja, kita menangis dalam rumah raja. Takkan dia tak ada perasaan? Takkan dia tak buat sesuatu? Pergi masjid, doa dengan Allah. Di masjid ada malaikat, di masjid ada rahmat, ada keberkatan, ada sakinah di masjid. Boleh InsyaAllah Bukan nak mengajak, tapi
Peringatan. bukan ilmu baru ni. Peringatan Memang dia. basic agama macam tu. Iyalah. Kita banyak duduk di masjid. Banyak duduk di masjid, mengadu dengan Allah di masjid. Boleh okey. Yakinlah abang orang handsome. Yakinlah abang orang baik. Yakinlah. Ada suatu hikmah yang abang tak faham sekarang. Sebab baru berlaku kes kan. Dalam diri abang pasti ada sesuatu yang Allah suka. Sebab dia minyak dengan air dia takkan campur bang. Abang kacau macam mana pun dia boleh duduk sekali tapi dia tak boleh campur. Jadi abang jaga ibadat betul-betul. Urusan mereka dengan Allah. Abang tak perlu nak risau, tak perlu nak ni. Dah orang tak suka kat kita, pedulikan. Tak suka sudah. Bukan sombong dah. Dah orang tak suka kita. Nak buat macam mana kan? Minta maaf Alhamdulillah. Hai. Nak sembah. Habis dah? Boleh cik dah. Kalau sekali lagi kalau saya silap saya minta maaf macam mana? Tak apa. Cuma Ambil lambu ni. Cumanya Ambil lambu ni. boleh. Cumanya kesian dengan anak-anak. Anak umur berapa? 7 tahun 4 tahun. 7 dan 4 tahun baru tengah nak manja. Baru sedang nak manja. Jadi apa-apa tindakan abang buat ikut undang-undang. Abang buat ikut undang-undang, senang. Buat ikut undang-undang, urusan mahkamah. Kalau berlaku sesuatu yang patut abang buat tindakan mahkamah, abang report dengan mahkamah. Walaupun mereka budak lagi kan, tapi abang ada hak. Ada orang macam tu lah. Kesian anak-anak. Ya, Kesian anak. Tak tahulah. Tak apa, ini urusan abang dengan isteri yang mana kami tak tahu. Saya boleh cakap secara umum aja. Saya tak tahu apa masalah sebenar. Tapi biasanya tak lari lah. Biasanya tak lari lah. Yang penting kita jangan rosak agama kita, iman kita jangan rosak hanya kerana masalah. Malahan makin kita ada masalah, kita makin zikir banyak-banyak pada Allah, istighfar banyak pada Allah, selawat banyak pada Allah. Kita jadikan kesedihan, kelukaan ni sebagai batu loncatan untuk kita terus maju. Untuk kita terus maju, terus cemerlang. Buktikan. Saya nak tanya juga, kalau zikir ke zikir dalam hadis amal ke? Boleh. Ikut dengan yang dia kata. Ataupun zikir lah. Ataupun macam ni. Senang no? Zikir yang biasa kita zikir, di antaranya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Campur semua sekali, buat sekali. Macam baca tu semua dia satu lah. Baca semua tu kes satu lah. Tulang lagi. Itulah yang complete dah tu. Maknanya kita zikir la ilaha illallah setiap hari. Subhanallah setiap hari kan. Jadi ingat subhanallah, alhamdulillah. Bila zikir nak laju kita baca laju lah. Tapi kalau boleh hayati tu lebih baik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir tu lah. Boleh Satu, selawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir selalu. Istighfar. Kalau pendek ni astaghfirullahalazim. Kalau pendek lah. Macam saya suka subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, astaghfirullahalazim, wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, astaghfirullahalazim, wa atubu ilaih. Zikir-zikir tu zikir makhluk. Semua makhluk zikir tu. Dapat tingginya zikir selawat istighfar. Saya dapat ada grup WhatsApp. Okey. Ada grup WhatsApp. Ini ustaz lagi baca tasbih tu. Lepas solat sunat subuh, antara solat subuh, ustaz tu suruh baca. Itu yang kawan tu dia bagi macam ustaz dia minta penama dia sakit kan.
ustaz tu suruh baca sebelum subuh. Tu mana yang betul? Yang betulnya baca setiap masa. Cumanya ulama-ulama yang tawaduk pesan zikirkan zikir tadi selepas subuh sehingga zuhur, antara waktu tu 100 kali. Tu. Lepas pada tu selepas asar sampai ke maghrib 100 kali. Subhanallah tu. Okey. Selawat pun macam tu. 100 kali pagi, 100 kali petang. Istighfar pun macam tu. Astaghfirullahalazim pun boleh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, rabbighfirli wa liwalidayya, bersama ibu bapa kita kan. Bacalah 100 kali petang, 100 kali pagi. Itu ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang tawaduk, yang mana setiap ilmu dia 1 sen dia tak minta dengan makhluk. InsyaAllah ada keberkatan. Jadi selain pada waktu tu, kalau kata sebagai contoh, dia sekejap aja, astagfirullahaladzim, sekejap aja. Jadi tadi 100 pagi kita terima dulu. Selebih pada tu istighfar, kalau boleh 1000 kali ke atas. Target kita 12,000. Itu amalan-amalan sahabat-sahabat Nabi. Dalam tu ada. Kita ada rujuk kita. Kita boleh bersandar. Contoh tu kita ambil contoh daripada sahabat Abu Hurairah ke, semua ada. Jadi dalam kitab ni lah, mutakab ni, ni pada amal, dalam ni pada. Jadi kita berpandu pada hadis dan kisah sahabat, tak akan sesat. Nabi kata, kamu tidak akan sesat seandainya kamu ambil salah seorang sahabat aku sebagai panduan hidup kamu. Nabi janji tak akan sesat. Jadi buatlah 1000. Abang kerja kan makan gaji. Kerja sendiri kan makan gaji. Makan gaji. Alhamdulillah. Rezeki abang macam tu. Tak apa. Nanti dengan untuk supaya lebih berkat lagi, hidup lebih berkat lagi, mungkin Allah akan bagi lubang rezeki kot lain lagi nanti, mana tahu. Jadi sikit 1000 ke atas. 1000 kat atas. Selawat 1000 ke atas. Hati 100 tadi 100 tau. Zikir selawat sifat pagi selepas subuh, selepas asar tu 100. Tu asing dah 100 dah. Selain pada ni 1000 lah. Cuba buat 1000 ke atas. Dia banyak keajaiban. Dan kita akan sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita akan berkomunikasi dengan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa, aku tak ada apa-apa, aku hamba ya Allah. Aku ada masalah ya Allah, kau faham masalahku. Kita hamba, kita mengadu dengan dia lah. Kan, baru jiwa kita akan ceria, hidup kita akan ceria, sebab kita ada tempat mengadu. Bila kita mengadu pada makhluk, tak semestinya lagi. Itu jadi macam tadi tu. Kita akan jadi bertambah-tambah. Macam tadi kan. Jadi waktu kerja, waktu bawa kereta, zikirlah. Subhanallah. Lepas tu saya niat saya kata, orang nak kata riak, katalah. Tapi kata ni sembang tapi tangan jalan. Sebab Abu Hurairah punya tasbih 1000. 1000 tu. Kita minta pergi kat Maidin kan. Beli yang bundle tu dalam Shopee pun ada, tapi RM50. Kalau malah nak buat, beli kat Shopee RM50. Kalau rajin pergi Maidin, beli 10 kan. Beli 10, lepas tu beli tali tangsi mancing tu. Sebab apa tak guna tali dia? Sebab tali ni dia belit, dia payah nak buka. Kalau tali tangsi ni dia payah nak belit. Dia payah nak belit macam tu. Jadi kita letak, saya dalam kereta saya ada, dalam bilik tidur saya ada, depan TV pun ada. 1000 semua. 1000. Isteri saya pun ada, mak ayah saya pun ada, mak ayah saya, tok saya semua ada. Saya bagi semua. Pasal apa? Minta maaf. Kita tengok TV kan. Tengok TV. Tapi hati kita zikir. Tidak rugi masa je kita tengok TV kan. Dan mana-mana dia jadi, sebenarnya orang nampak perbuatan kita tu macam tak betul tau. Apa hal kau depan TV kau zikir ni? Itu maksiat tu TV. Kalau maksiat, asal rumah kau ada TV? Kan? Jadi orang kata kau ni sampai tak ambil dunia dah tak ada TV dah rumah kau kan. Saya tak macam tu. Rumah TV, saya minta maaf. Rumah TV saya dekat dapur ada, dekat ruang tamu ada.
Dekat ruang tamu besar, 65 besar. Ambil kau. Tak ambil dunia sangat. Dekat bilik saya ada. Nasib baik dalam tandas saya tak ada lagi. Saking orang terpelik sangat lantai ni pada TV. Tapi tasbih ada. Kita tengok, tapi hati kita tak kenal buat tengok TV, saja tengok habis masa aja. Subhanallah, alhamdulillah. Bila kita tengok orang yang nakal-nakal, tak tutup aurat kan, kita doa, ya Allah, kesian dengan dia. Ya Allah, kesian dengan penyanyi ni. Ya Allah, kesian dengan dia. Ya Allah, kau bagilah dia hidayah. Kita doa untuk dia. Kan? Yang penting dunia tu tak masuk dalam hati kita. Jadi kita benteng dengan zikir, selawat, sifat. Subhanallah, alhamdulillah. Biarlah orang nak kata saya riak apa, letak lah. Saya tunjuk je. Biarlah. Supaya mainlah kita pakai zikir, selawat, sifat dengan Allah. Untuk kita. Untuk kita kan. Sekali kita sebut subhanallah, satu pokok besar tumbuh dalam syurga kita. Oh. Jadi banyak keajaiban dia. Boleh Boleh. zikir. Lah sekarang ni orang tasbih pun orang dah takut tengok kan. Kau tasbih kau. Kita itulah amalan takwa. Orang kata janganlah menunjuknya tu riak, ikutlah engkau. Kau nak kata riak kan, ikutlah engkau. Terpulang itu hak engkau nak kata apa pun. Itu urusan aku dengan Allah. Dia kadang-kadang dia riak tu akan datang sebab syaitan kan. Kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Contohlah 1000 ni kita zikir pada Allah ni 1000, mungkin 10 riak. Tapi 100 riak. Ada 900 lagi yang tak riak. Insya-Allah dia akan padam hak riak tu. Istighfar pada Allah, ya Allah, aku buat ni untuk sebab tu niat yang betul, semata-mata untuk gembirakan Allah, gembirakan Nabi. Bukan niat untuk syurga, bukan niat untuk neraka, bukan niat untuk pahala, untuk dosa, bukan. Tapi untuk gembirakan Allah. Jadi bila buat dah lama, kita dah biasa dah, tak rasa apa. Okey, kita berzikir, kita niat, kena niat. Niat untuk taat Allah, taat Nabi, untuk gembirakan Allah, gembirakan Nabi. Bukannya kita buat aja. Macam mana Dia kena ada niat. Innama macam malu bini. Hebat. Jadi niat tu penting untuk gembirakan Allah, gembirakan Nabi. Jadi kita akan buat, kita akan rasa lebih rapat dengan Allah. Sebab kita untuk gembirakan tauqir kita kan, kita hamba untuk Tuhan kita. Boleh InsyaAllah kita mula hari ni lah. Boleh. Kita mula hari ni, kita azam untuk sentiasa ada hubungan dengan Allah. Itulah. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Allah bagi peluang sebab saya duk mata saya kelin sangat tak ada orang. Mata kelin saya tak ada orang. Kalau ada orang 15 minit kan. Saya rasa lama tak apa ke. Itu yang dia tengok Tak apa. Inilah tanda terima kasih saya sudi main jauh-jauh. Bila tak ada orang kita boleh sembang. Kalau orang ramai 15 minit je. 10 ke 15 minit. Bila guna nombor. Guna nombor kan. 10-15 minit nombor baru akan naik. Hak sini kena. Rezeki kami lah. Boleh. Susah payah datang. Saya yakin Kak datang, Abang datang bawa satu hajat yang sangat-sangat besar. Kalau dia tak datang kan. Saya harap apa yang hasil perjumpaan kita ni adalah manfaat ya. InsyaAllah mana janji dengan saya. Boleh hari ini. Boleh hari ini ya. Abang bukan orang lemah lagi, abang bukan orang duk sedih lagi, abang bukan orang yang suami yang malang, abang bukan ayah yang malang, bukan. Yakin kita masih ada iman. Kan masa depan kita masih ada Allah. Ya. Boleh ya. Boleh. Kak kata ya. Ini anak orang baik ni, anak baik dia. Pesan kat abang kita, dia orang baik. Dia orang lembut. Kan. InsyaAllah abang akan jumpa dengan orang yang lebih baik untuk kehidupan abang, untuk teman abang. Abang jangan putus asa, jangan sekali-kali buat keputusan. Saya dah tak mau kahwin, saya dah serik nak kahwin. Itu orang yang tak ada rasa tanggungjawab pada agama. Minta maaf, yang kecil hati. Sebab ni perintah agama. Kita kahwin pun sebab perintah agama, perintah Allah. Kita kahwin je, Allah suruh, Nabi suruh, kita buat aja. Minta maaf ya. Boleh Kak ya. Okey, semoga selamat perjalanan. Semoga
ceria, bahagia dunia akhirat. InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih banyak. Okey. Okey, Kak. Okey.